Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa shalli wa nusalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berarti acara majlis hadirin-hadirat muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya malam ni nak menyampaikan sedikit pesanan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkaitan kecelakaan dosa. Nasihat Imam Ghazali yang disampaikan ini, kita dia orang yang benar-benar takut dengan dosa, menjauhi dosa, kerana kecelakaan dia cukup besar seperti yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni. Kata dia, fa inna syu'maz zunub yurisul hirman wa yuqibul khizlan wa anna qaydaz zunub yamna'u 'anil mashi ila ta'atillahi 'azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi li'anna siqala adh-dhunub yamna'u min al-khifati lil khairat wan nashati fi ta'at wa inna al-israra 'ala adh-dhunub mimma yusawwidu al-khulub fatajiduha fi zulmatin wa khasawatin wa la khulusa fiha wa la safwa wa la lazat wa la halawa fa illam yarhamillah fasatajurru sahibaha ila al-kufri wasyaqawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kadzaba al-'abdu naha anhul malakani min natni ma yakhruju min fihi. Laqad saraqa man qala idza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka muqbulun qad kabbalatka qati'atuka. Makna lebih kurang tuan sekalian, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka sesungguhnya kejahatan dosa itu mewarisi hirman dan mengakibatkan khizlan, dan sesungguhnya ikatan dosa itu menghalang daripada berjalan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghalang daripada bergerak kepada berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana semuanya berat dosa itu menghalang ringan berjalan ke arah kebaikan dan menghalang rajin kepada taat. Dan sesungguhnya mereka yang mengingkarkan dosa itu menjadikan hatinya gelap, menjadikan hatinya hitam dan gelap dan keras, tidak lembut, tidak bersih padanya, dan tidak jernih, dan tidak lazat dan tidak manis dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekiranya tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa itu akan mengheret pelakunya kepada kufur dan kecelakaan. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berdusta seorang hamba, maka lari dengannya dua malaikat daripada busuk bau mulutnya itu. Dan benarlah orang yang berkata, yakni Hudhal ibn Iyad rahimahullah ta'ala, sekira-kira ia berkata, apabila kamu dapati kamu tak ada kekuatan untuk bangun malam, dan kamu tak ada kekuatan berpuasa sunat di siang hari, ketahui olehmu sesungguhnya kamu telah tertambat. Sesungguhnya yang menambat kamu itu dosa-dosa kamu.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam masa lebih kurang sejam, sama-sama kita perhati tentang kejahatan dosa. Ada orang dengan dosa ni dia tak perasa, tuan-tuan. Gigit, kotok. Bahkan ada orang buat salah, dia tak rasa dia bersalah. Kerana apa? Iman dia dah teruk, tuan. Nabi SAW menyebut tentang peranan keimanan. Inna di'amatal baiti asasuhu, kata Nabi. Wa di'amatal dinul ma'rifatullah ta'ala. Wal yaqinu wal akhlul khami' wal akhlul khami'ul kafu an ma'asillahi ta'ala wal harsu ala ta'atillahi azza wa jalla. Tegak dan teguh iman seseorang, agama seseorang bergantung pada ma'rifatullah. Tegak dan teguh satu bangunan bergantung kepada tapak asas, foundation. Inna di'amatal baiti asasuhu. Tegak dan teguh satu bangunan bergantung pada asas dia. Asas ni foundation, tapak. Kita nak buat bangunan, piling ke, kita buat beam ke, kita buat tapak gajah ke. Ini asas dia. Kalau beam tak kuat, kalau tapak gajah tak kuat, bangunan tu akan retak. Mungkin boleh terbalik. Inna di'amatal baiti asasuhu. Tegak dan teguh satu bangunan bergantung pada asas, foundation. Wa di'amatal dinul ma'rifatullahi ta'ala. Tegak dan teguh agama seseorang bergantung kepada ma'rifatullah, mengenai Tuhan. Mengenai Tuhan ni tuan ada berbagai-bagai peringkat. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Kuat iman dengan taat, lemah iman dengan sebab maksiat. Iman ibarat pokok, tuan-tuan. Kita tanam pokok, kita buah baja, kita siram pagi petang, pokok tu akan besar, dia akan kukuh. Tapi kalau pokok ni kena racun, dia akan mati. Begitulah ibarat iman. Kekuatan iman ni tuan-tuan dengan ketaatan. Dan tuan-tuan boleh terasa, boleh rasa. Dulu kita orang beriman, mak kita beriman, pak kita beriman, tapi kita tak semayang. Kita tak puasa, tak tutup aurat, tak buat apa Tuhan suruh, tak tinggal apa Tuhan larang. Masa tu tuan-tuan kita buat maksiat, kita tak rasa bersalah. Mana iman kita terlampau teruk lah tuan-tuan. Tapi bila kita dah buat taat, tertinggal semayang, Allah rasa bersalah yang amat sangat. Ada kawan saya tuan-tuan, dia bawa kereta daripada Pulau Pinang nak main seberang, traffic jam di atas jambatan. Dia cerita saya, dia kata, Ustaz, pukul 6 tak boleh semayang sah ni. Dia kata dekat pukul 7 baru terlepas pada perangkap lalu lintas, perangkap traffic jam tu. Saya singgah semayang dia di masjid Seberang Jaya, rasa berdebih dada. Kita tak buat taat, rasa bersalah. Kita buat maksiat, rasa dosa yang cukup hebat. Itu iman kita hidup lah tu. Sebelum ni Ustaz, saya tak rasa apa-apa. Tak semayang, tak rasa apa. Berjudi, tak rasa apa. Mana iman kita terlampau lemah. Nabi kata, al-imanu uriyan walibasuhu taqwa. Iman ni telanjang, pakaian iman ialah takwa. Kerja yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Bila iman kita tuan-tuan, kita bina, kita pupuk dengan baik-baik, insya-Allah kita akan terasa dosa tu satu bentuk kecelakaan yang cukup besar. Jangan kata nak dekat, jangan kata nak buat, nak dekat pun kita tak berani. Malam ni mari kita dengar tuan-tuan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis saya baca tadi. Inna di'amatal baiti asasuhu wa di'amati dinu ma'rifatullah ta'ala. Tegak dan teguh satu bangunan, dia bergantung pada asas tapak. Tegak dan teguh agama seorang bergantung pada ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar yakin. Wal yaqinu, dan memiliki keyakinan. Wal aqlul khamid, memiliki akal yang khamid. Wal aqlul khamidul kafu an ma'asillahi ta'ala wal harsu ala ta'atillahi azza wa jalla.
Akal yang kuat ni membawa kita benci dengan maksiat. Hal lupa mengerjakan taat. Buat taat hal lupa. Maksiat dia benci. Rasa jijik, rasa kotor. Ada yang setengah rasa panas. Macam api tu nak dekat pun takut. Pupuklah iman kita tuan-tuan hingga sampai jijik dengan maksiat. Seronok nak buat taat. Inilah iman yang sempurna. Iman ni yang kita nak bawa balik tuan-tuan jumpa Tuhan. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari tak berguna kata benda nak pinak tuan-tuan. Yang berguna orang yang bawa sekeping hati yang disifatkan oleh Allah qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu mereka yang mengerjakan taat, menjauhi daripada maksiat. Kita tak boleh jauh maksiat tuan-tuan, melainkan bila kita rasa maksiat ni memang bahaya, memang celaka maksiat ni, maka kita akan jauhi dia sejauh-jauh yang boleh. Begitu kita ingin dengar apa nasihat Imam Ghazali berkaitan dengan persoalan dosa ni. Dia kata, fa inna syu'maz dzunub yurisul hirman. Sesungguhnya kata Imam Ghazali, syu'maz dzunub, kejahatan dosa tu yurisul hirman, mewaris hirman. Hirman ni apa? Hirman ni haram, tertegah daripada melakukan taat. Siapa buat dosa, dosa itu menghalang dia buat taat. Itu makna yurisul hirman, mewarisi hirman. Hirman ni haram, tertegak nak buat taat, payah nak buat taat. Ini bukan teori tuan-tuan, memang betul. Tak percaya tuan-tuan tengoklah. Orang suka berjudi, minum arak, memang berat nak main masjid surau tuan-tuan. Dia boleh panjat gunung Kinabalu, dia boleh panjat gunung Himalaya, tapi nak panjat tangga masjid surau tak boleh lah tuan-tuan. Sebab dosa tu menghalang dia buat ibadat. Inilah celaka paling besar dalam hidup tuan-tuan, tak boleh buat ibadat. Bukan setakat kali buat ibadat, buat dosa pula dah. Allah, mati saya tak nak cakap lah tuan-tuan. Bahaya tuan-tuan, bahaya. Kalau kita dah buat benda ni, bertaubat segera. Pintu taubat masih terbuka. Kecelakaan dosa yang pertama, yurisul hirman, menghalang kita untuk buat taat. Dia boleh pergi London, Frankfurt, Moskow, nak singgah Mekah tak boleh lah tuan-tuan. Memang tak boleh. Dia pergi suka bangkit, dia rembiang sampai tak tulis tangan beli barang. Nak sedekah kat masjid surau RM10 terketak dagu. Dagu terketak, hidung, telinga semua terketak-ketak RM10. Tapi dia habis membajakkan tu pasal cukup boleh. Ni tuan-tuan, Imam Ghazali kata ni. Siapa Imam Ghazali? Imam Ghazali ni hujjatul Islam. Dia tak cakap melainkan ada hujah dia. Imam Ghazali ni wali-wali khutub. Seorang memberi kewalian yang cukup hebat. Al-Imam Ghazali, Allah buka pintu hati dia, dia nampak betul-betul dosa ni menegah kita buat taat. Yang lain boleh. Dia boleh baca surah Abang kan. Hari cuti daripada muka depan datang muka belakang. Kartun dia baca. Kartun tak apa lagi, tenda JKR. Tawaran untuk membina sebuah sekolah menengah di taman apa Nilam, terbuka pada kontraktor kelas F. Dia kelas apa pun tak ada. Baca juga penuh khusyuk. Baca Quran memang tak boleh lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ada dosa tak ada dosa, balik sekali lagi baik Malaysia. Ambil uduk, pegang Quran. Tuan-tuan baca tengok berapa baris boleh. Boleh baca semuka P2, 2, P3. Alhamdulillah. Baca 2 baris berbuat apa tu. Jaga ke tu. Baca 2 baris buat. Lepas tu dengar pula, degang, tanya anak kita, apa tu Mat? Mat kata Gusti Pak oi. Setan dah bisik di hati. Quran bila boleh baca? Gusti habis malam ni, minggu depan pun ada. Dia tutup Quran, dia tengok Gusti tu.
Betul tuan-tuan. Jangan buat pasal kita kena usaha sungguh-sungguh. Jangan buat dosa, jauhi dosa. Karena kecelakaan dosa yurisul hirman. Dia mewarisi hirman. Hirman ni tertegah. Tertegah daripada buat taat. Pasal apa tertegah, terhalang? Yang menghalang tu dosa yang pernah kita buat. Itu pertama. Wa yuqibul khizlan. Dan dia mengakibatkan khizlan. Khizlan ni lawan taufik. Taufiqut ta'am. Kita boleh buat ibadat ni kerana kita dapat taufik daripada Allah. Taufik ni ta'yid. Kekuatan yang dicampak oleh Allah hingga kita mampu buat ibadat. Itu nama taufik. Lawan dia khizlan. Khizlan ni tinggal tolong. Tuhan tak tolong. Kalau Tuhan tak tolong kita buat ibadat, memang tak boleh buat ibadat. Antara yang menyebabkan Tuhan tak tolong kita buat ibadat, kerana kita buat dosa. Dosa itu yukhibul khizlan, mengakibatkan kita makna kata tidak ditolong oleh Allah Ta'ala untuk melakukan taat. Jangan kata taat kita boleh buat dah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakan olehmu Muhammad, ibadat yang kamu buat tu semata-mata anugerah daripada Allah dan kasih sayang Allah. Kerana Allah sayang kita, Allah bagi kita buat ibadat. Nak tahu Tuhan sayang tak sayang, kita mudah mari surau masjid berjemaah, mudah menuntut ilmu, mudah baca Quran. Itu alamat Tuhan sayang lah. Kalau Tuhan benci kita, tuan tak boleh, memang tak boleh. Kenapa? Kerana kita buat dosa, Tuhan benci kita. Nak kekalkan dosa, jangan. Mati dalam dosa, jangan tuan. Mati buat taat, Masya Allah. Kita nak mati dalam kalimah La ilaha illallah, mesti hidup di atas kalimah La ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namun. Atas kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita hanya bertuhankan Allah. Tunduk dan patuh hukum Allah. Muhammadur Rasulullah. Kita bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah suruh kita buat. Apa yang Rasulullah larang kita tinggal. Itulah arti kalimah La ilaha illallah. Alaiha nahya, atasnya kita hidup, wa alaiha namun, atasnya juga kita mati insya-Allah. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, tempatnya syurga. Tuan-tuan nak mati dalam kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan kena hidup di atas kalimah la ilaha illallah. Banyak ada saya tengok tuan-tuan orang yang hidup bertakwa kepada Allah. Masya Allah tuan-tuan, dia mati dalam keadaan baik. Orang baik kita cerita. Nak pergi pondok saya di bawah tu, kita jumpa satu masjid nama Masjid Hidayah, Kuala Teruk, Sungai Bemban. Ada seorang tukang masak masjid nama Pak Din. Pak Din itu tuan sembahyang jemaah dia tak tinggal lah tuan-tuan. Dia istiqamah seorang berjemaah. Tuan-tuan sekalian, 2 tahun lepas malam Jumaat 27 Ramadan, bayang Isya di masjid, tengah sujud dia mati tuan. Dia mati tengah sujud. Tu Allah tunjuk kat kita, bayang ambil aktibat. Saya pergi tuan-tuan sekalian mengajak di masjid Bukit Minyak dekat Bukit Petajam, Masjid Lebay Yahya, Lebay Hashim. Dia cerita saya ustaz minggu lepas tuk khotib, daripada muda dia khutbah. 2 minggu lepas dia tengah semayang, dia tengah khutbah. Tengah khutbah dia mati tuan. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Jatuh itu mati tuan. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena hidup dalam keadaan baik. InsyaAllah baru mati kita insyaAllah baik. Dan tuan-tuan nak mati husnul khatimah, hiduplah dalam kehidupan Islam. Jauh maksiat, sentiasa bertakwa pada Allah. Kita tak boleh pergi mana, nak pergi situ juga, atau lari lah. Qul innal mautal ladzi tafirru fa innahu mulaqikum.
Kata oleh Muhammad, maut yang kamu lari padanya, dia pasti menemui kamu. Tak usah lari pergi mana lah. Itu tempat kita. Jangan mati bawa maksiat. Jauh maksiat. Kita nak buat satu, kita kena fikir betul tuan. Kalau Allah ambil nyawa aku ketika ini. Aduh. Tak tahu tuan. Sebab tu kita terlintas hati nak buat maksiat. Ingat. Maut bukan tangan aku. Kalau takdir Allah ambil nyawa aku ketika tu, tengah buat maksiat, habis kita tuan-tuan. Batu saat ke saat kita mesti ingat. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia kata Nabi Isa 3 hari lah. Amsi madha ma biadika minhu syai'. Pertama hari kemarin dah terlepas. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Menangis air mata darah nak balik hari kemarin, tak jumpa dah tuan-tuan. Kalau kemarin kita buat taat, alhamdulillah. Kemarin kita buat maksiat, wa'alaikumsalam, bertobat segera lah tuan-tuan. Kemarin confirm bukan kita punya. Wa ghadan la tadri atudrikuhu amla. Hari besok kita belum pasti kita boleh berjumpa atau tidak hari besok. Kita makan biji kurma, mungkin tak sempat telan, ajal sampai kita mati. Kita langkah, kaki kita yang kanan, belum tentu boleh langkah kaki yang kiri. Kita tak tahu ajal kita tuan-tuan. Kemarin bukan kita punya dah. Besok belum tentu kita punya. Mana hari kita? Wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Hari yang kamu ada hari ni, kata Nabi Isa, rebutlah, ambillah. Tuan-tuan nak bangkit tahajud malam ni, niat bangkit tahajud. Tuan-tuan nak baca Quran hari ni, tuan-tuan nak bertobat, tobat segera hari ni juga. Mungkin malam ni kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lepas, seorang muslimat telefon saya. Anak dia mengaji sekolah saya, dia main ambil anak dia balik. Kedua pagi saya balik mengajak, dia telefon. Nangis. Awak dia tanya, suami saya dah tak ada ustaz tu, tengah tidur, serangan jantung. Panggil ambulans tak ada sampai, suami dia mati. Bayang kalau kena kat kita tuan-tuan, Masya Allah. Ingat pesan yang Imam Ghazali, di antara kejahatan dosa, yukhibul khizlan, mengakibatkan khizlan, yakni tinggal tolong. Tuhan tak tolong kita buat apa. Wa anna khaydal dhunub yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi azza wa jalla. Dan sesungguhnya khaydal dhunub, ikatan dosa itu, yamna'u 'anil masyi ila ta'atillahi azza wa jalla, menghalang kita berjalan kepada Allah Ta'ala. Berjalan melakukan taat kepada Allah. Diibaratkan oleh Imam Ghazali, dosa ni ibarat tali. Tali yang mengikat kita tak boleh beribadat kepada Allah. Tali ikat tangan, tangan tak boleh sedekah. Kaki, tali dosa ikat kaki, kaki payah pergi masjid. Dosa ikat mulut, mulut payah berzikir, tuan. Payah baca Quran. Jadi makna kecelakaan, antara kecelakaan dosa ni, dia ibarat tali, mengikat kita, tak boleh bergerak kepada taat kepada Allah Ta'ala. Iza lam taqwa ala khiyamil lail wa siyamin nahar, kata Fudhal Ibn Iyad. Apabila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam, kamu tak ada kekuatan berpuasa sunat di siang hari, nak bangkit malam payah, nak puasa sunat payah, fa'lam annaka mukbul, sedaklah, ketahuilah sesungguhnya kamu tertambat. Qad kabbalaka khati'atuka, yang tambat kamu dosa kamu. Kecelakaan dosa, dia ikat anggota kita, tak boleh bergerak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dia boleh. Subuh 2 rakaat tak mampu tuan-tuan. Jogging boleh. Subuh-subuh dia jogging. Sampai pusing sudah tani habis, duk jogging. Yang tu boleh. Taat tak boleh, tak boleh. Ini makna tuan-tuan kita kena faham. Bila kita tengoklah kan nak kata kat siapa, kita tengok diri kita lah.
Bila lemah nak buat ibadat, bererti kita dah hilang kekuatan, tuan-tuan. Kehilangan kekuatan ni kemungkinan akibat dosa-dosa kita. Ya, yang lain dia boleh. Jogging boleh, yang tu boleh, yang ni boleh. Macam-macam dia boleh buat. Tapi nak buat ibadat, dia tak mampu. Sebab roh dia, hati dia pun penyakit. Tuan-tuan bila sakit, apa jadi kat tuan-tuan? Yang pertama, tuan-tuan tak boleh buat kerja macam biasa. Betul tak? Yang kedua, tuan-tuan tak lalu makan. Laksa telur kecil tu, lalu tuan-tuan makan. Sepinggan habis. Bila tuan-tuan demam, 2 sudu pun tak boleh pergi. Kata tuan-tuan sakit. Begitulah rohani kita, tuan-tuan. Bila roh kita sakit, hati kita bersakit, kita tak lalu makan. Walaupun makanan itu lazat. Zikrullah, satu makanan rohani yang cukup hebat. Bacaan Quran, berzikir, Masya Allah. Semua ni makanan-makanan rohani. Bangun malam. Waju'ilat qurratu aini fi salah, kata Nabi. Dijadikan Allah Ta'ala sejuk hatiku ketika mengerjakan solat malam. Sejuk hati Nabi, tenang jiwa Nabi. Hingga Nabi sembahyang bengkak-bengkak kaki. Kita tak upaya nak buat, tuan. Fahamlah bahawasanya hati kita berpenyakit. Kita dah kena penyakit-penyakit hati. Antara sebab kita buat dosa. Ini pesan Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata, makna kata tingkatan dosa tu menghalang kita beringan kepada berjalan kepada ibadat. Wa musara'ati ila khidmatihi, dan menghalang ringan kita nak berjalan kepada berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita dah tertambat, Masya Allah. Jalan dia, tobatnya. At-taibu minaz zambi kaman la zambala, kata Nabi. Siapa bertobat macam tak buat dosa. An-nadamu taubatun, Nabi kata. Menyesal tu tobat. Tobat mesti ada menyesal. Menyesal tak boleh main, tuan-tuan. Melainkan ada mukaddimah dia. Mari tuan-tuan dan puan-puan, kita menyesal malam ni. 1, 2, 3, menyesal. Tak mau dah. Dia kena ada mukaddimah yang boleh membawa kepada menyesal. Kata Imam Ghazali, mukaddimah yang pertama, kita mesti rasa jijik dosa ni. Kita baca hadis, baca Quran, betapa jijik dosa. Cuba kita bayangkan apa yang kita buat ke orang. Kalau orang buat kat kita macam mana? Kita berzina dengan isteri orang. Ada orang ni. Saya selalu dapat panggilan telefon sahabat-sahabat kita daripada Pulau Pinang. Cara cakap orang Pulau Pinang lah. Ustaz malam ni pergi mana? Nak pergi Penang lah, saya kata. Ustaz baca tak Metro? Saya mana ada baca Metro? Awak tikik bijak khaflah tu ada Ustaz. Yang perempuan tu dah tok dah, cucu pada. Laki-laki tu tok wan. Kena tangkap dalam hotel. Orang tua-tua pun buat kerja mengawal, tuan. Ni zaman kita, habis zaman ni. Dosa dah jadi benda biasa. Masya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, zaman ni kan? Sebab tu kita makna kata Nabi SAW pesan kepada kita, ingat kepada kita, jauhi segala dosa. Jadi dosa ni kita mesti rasa jijik, kotor. Hang berzina isteri orang, kalau orang berzina isteri hang rasa apa? Hang berzina dengan anak orang, kalau orang berzina dengan anak hang rasa apa? Cuba habaq mai. Kita kena mai balik kat kita. Kalau benda tu kita buat ke orang, kalau orang buat kat kita, kita rasa apa? Tak patut aku buat macam tu. Dia mai. Bila rasa tak patut, rasa jijik, rasa kotor, rasa tak elok, baru dia akan mai. Makna kata untuk bertaubat. Kalau kita sendiri tuan-tuan tak rasa dosa tu jijik, bahkan bangga pula buat dosa, bilakah kita nak bertaubat? Yang kedua, kita nak memulihkan kita bertaubat, cuba kita fikir habis-habis. Kita gigit, kena gigit semut api di dunia pun kita tak tahan.
Macam mana kita nak kena digigit, dipatuk oleh ulat, lipan, kalajengking di akhirat besok. Kita kena tangkap polis siasat, dia bagi penampak kita, bagi penumbuk, bagi pengerajang, penumbuk polis, penumbuk askar. Kata Imam Ghazali, ni pun kita tak tahan. Macam mana kita nak tanggung penampak malaikat Zabaniyah? Cuma kita fikir oleh elok habis-habis. Tak ni ke mana tuan-tuan? Kita kena tobat. Yang akhir sekali, cubalah kita fikir bagaimana helah kita nak lepas daripada azab Allah di akhirat besok. Tak terlepas tuan-tuan. Tuhan antara namanya Al-Muntaqim. Tuan-tuan Allah akan balas apa yang kita buat selagi kita tak tobat. Tuhan tak lupa. Yang lupa ni kita. Kan? Orang buat kat kita, nanya kita. Contoh mudah faham. Kita bertunang nak kahwin lagi seminggu, nak akad nikah. Borang semua siap dah. Borang tulis. Pagi adik-adik kata ceruk dah. Jemput satu kampung, satu taman, semua makan kenuri minggu depan. Seminggu lagi nak akad nikah, orang tak lari tunang kita pergi siang. Dia pergi menikah di siang. Kita nak rasa apa? Tak ada otak, macam tak ada betina lain. Aku bukan apa, muka ni nak buh mana? Dua lembu, dua ekor, dua bawang ubah dah. Nak sembelih kenuri. Marah dah. Marah dah. Tak dapat kat aku, tak apa. Dapat kat aku cincang ubat. Okay. Orang panggil apa? Taraman. Taraman. Berapa lama nak taram? Kita pun dah tua macam umur saya 71 tahun. Pinat jalan dengan cucu. Cucu tarik tangan Tok Wan. Tok Wan. Awak tu. Tu tunang Tok Wan lah tu. Dia tunjuk tunang kita berjalan dengan suami dah. Nak taram lagi lah. Dah lah tu cu. Yang lepas-lepas lah. Buaya keroh ambil yang terkenal. Ya. Kita ada limit tau. Allah Ta'ala lagi kita tak taubat, hang jaga. Jaga baik-baik. Sebab tu kita ambil peluang bertaubat segera. Ya lazina apa seperti mana firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih orang bertaubat. Mudah-mudahan kita bertaubat tu Allah terima taubat kita, maka dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata lagi Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa annal asrara ala dzunub, orang yang mengekali dosa, tak habis-habis buat dosa. Dosa tak habis. Dia rasa dosa tak ada salah apa. Kita kena jaga akhir zaman ni. Nabi pesan, saya hati ala nasi sanawatun qadda'atun, akan berlaku Nabi kata di akhir zaman ni tahun-tahun yang penuh dengan pembohongan. Manusia hidup zaman tu bohong tak habis-habis. Siang bohong, malam bohong. Yang paling menarik lagi Nabi kata, yusaddaqu fihal kazib. Manusia ketika itu membenarkan orang yang berdusta, pembohong itu dibenarkan. Wa yukazzabu fihal sadiq. Manusia mendustakan orang yang benar. Orang cakap benar, dia kata tak betul. Orang kata betul, dia kata tak betul. Orang yang betul, dia kata tak betul. Kita nak duduk di mana? Masa itu. Jangan larut dengan suasana, tuan-tuan. Kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama-sama orang benar. Biar satu dunia membohong, kita tetap berdiri sebagai orang yang benar. Ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang mengekalkan dosa ni, kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, mimma yusawidul khulub, menjadikan hatinya hitam. Fatajiduha fi zulmatin, menjadikan hatinya gelap. Wa qasawa, menjadikan hatinya keras.
La khulusa fiha, dan tidak jernih padanya, wala safawa, tidak bersih hatinya itu, wala lazat wala halawa, buat ibadat tak rasa lazat, tak rasa manis, tak rasa sedap. Jangan tuan-tuan kita mengharapkan kelazatan untuk buat ibadat jika kita mengekalkan maksiat. Orang yang buat maksiat dia takkan sedap dalam melakukan ibadat. Orang yang menjauhi maksiat dia tenang jiwa tuan-tuan dalam mengerjakan ibadat. Terutama dia bangun malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa akhwamu qila. Bacaan saya tepat, jiwanya tenang, rasa seronok buat ibadat, rasa manis. Bila kita makan tuan-tuan sedap, kita makan banyak. Makan sikit tak cukup, nak makan banyak sebab kita ada rasa sedap. Begitu ibadat ni tuan-tuan. Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal ilmu yang dia tahu, Allah bagi dia ilmu yang dia tak tahu. Yang kita tahu gula, yang kita tak tahu manis. Gula boleh cerita, manis tak boleh cerita. Macam mana nak dapat? Ulama kita lalui 3 fasa. Tuan-tuan buat ibadat, apa pun dia ada 3 fasa. Tuan-tuan ambil satu. Aku nak tanamkan azam, nak sembahyang tahajud, aku tak mau tinggal. Kelebihan tahajud disebut dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah. Sebagian pada malam bertahajudlah kamu dengannya sebagai ibadat sunat. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan insya-Allah kamu dibangkitkan besok di akhirat. Allah anugerah maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Tuan-tuan nak kedudukan tertinggi di akhirat besok, bangunlah tahajud, jangan tinggal. Tuan-tuan berazam, aku nak solat tahajud tiap-tiap malam. Tuan-tuan nak buat lagu mana? Nombor 1, tuan-tuan paksa diri tuan-tuan. Tak paksa tak boleh. Tuan-tuan semua ada nafsu. Nafsu ni orang tua kata macam kanak-kanak kecil. Kalau tak gila, dia menyusu sampai ke tua. Faham tak tu? Budak-budak ni, nafsu kita yang buat halang kita buat ibadat, dia macam budak-budak kecil. Anak kita yang kecil tu, mak dia meletik dah. Umur dia dah 2 tahun, gigi dah keluar. Dia gigit puting susu mak dia kan sakit. Habis nak buat lagu mana? Pergi cari akak seruntuh nak pentingnya pungkak pasu, ambil ayat dia, sapu kepala tetek mak dah. Bila budak ni hisap, nafsu kita lagu tu kena lah. Orang sini bagi lah. Lah dengan akak seruntuh. Nafsu kita tu kena lah dia, kena paksa dia. Kalau tuan-tuan nak buat, dia nak tunjuk petua. Petua dia apa balik esok pagi pergi cari jam loceng. Jangan jam loceng dia special lah ni, special lah tak boleh. Dia sentimental. Lepas bapui tak bangkit. Apa cari yang special lah tu, yang ada 2 loceng tu, yang kena pulai ke tangan tu. Apa set ke-5, tempat ke-5 habis sentuh rumah bangkit. Apa cari jam tu RM12 kot. Lalu tak tahu lah dulu RM12. Dengan syarat jangan letak ujung kepala. Hampa tidur sini, jam letak kat pintu agak jauh sikit. Duk letak ujung kepala tak boleh. Jam bising, hampa tampak, jam segap, hampa tidur. Dia kena letak jauh. Ring ada dia bunyi kita bangkit lah. Paksa. Tuan-tuan paksa sebulan. Masuk bulan kedua, dipermudah oleh Allah Ta'ala. Macam kita puasa Ramadan kan, seminggu je yang susahnya. Lepas seminggu, mudah. Fa inna ma'al usri yusra. Lepas payah, mudah, senang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
Sakit-sakit dulu, senang-senang. Kemudian masuk bulan kedua, tuan-tuan dah jadi mudah. Jangan makin awal sangat, makinlah pukul 5. Pimai-pimai nak pimai surau pukul 5. Ambil wudu, semayang pukul 5.30, pukul 6 main surau. Jangan buat banyak-banyak. 2 rakaat, 4 rakaat pun jadilah. Tapi istiqamah. Masuk bulan kedua, tuan-tuan tak payah paksa lagi. Dengan mudah tuan-tuan bangkit. Kemuncaknya tuan-tuan sekalian. Ni yang kemuncaknya. Tuan campak pada tuan-tuan makna kelazatan, kemanisan semayang tahajud. Rasa seronok, rasa lazat, rasa manis. Lepas tu tuan-tuan tak mampu untuk tinggal dia selama-lamanya. Betul tuan-tuan. Ada orang yang istiqamah main surau, main masjid. Dia kena stroke, dia pergi ziarah dia tuan-tuan. Tengah-tengah sembang orang azan. Dia menangis tak? Dia tanya dia balik, buat menangis, sakit ke? Bukan sakit ustaz. Ayah tak boleh pergi masjid, dia kata. Tak boleh pergi masjid, dia menangis. Kerana dia dah rasa kemanisan ibadat dia tu. 3 paksa, pertama paksa, kedua biasa, ketiga dah jadi sedap, manis, lazat, sedap. Tuan-tuan buatlah, Masya Allah. Tanam azam, aku nak bertahajud sampai mati. InsyaAllah minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat dosa. Kalau kita dekati dosa, buat maksiat, maka dosa itu akan menghalang kita daripada mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khabar an sadiq al-masduq yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Pada perkhabaran hadis daripada sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya baginda bersabda, "Idza kadzabal abdu," bila seorang hamba itu berdusta, bohong, tanah anhul malakani, maka larilah, pergilah daripadanya 2 malaikat. Malaikat yang tulis kiri kanan ni, malaikat rahmat tuan-tuan. Dia lari daripada kita. Min natri ma yakhruju min fihi, dengan sebab bau busuk yang keluar daripada mulut dia. Jangan tuan-tuan, bohong ni jangan buat pasal. Pernah Rasulullah SAW ditanya para sahabat, adakah mereka beriman? Ayakunul mu'min jabanan, adakah orang itu beriman sedangkan dia ini penakut? Nabi kata na'am, dia masih beriman. Ayakunul mu'minu, adakah dia itu beriman sedangkan bakhilan, sedangkan dia bakhil, kedekut? Nabi kata na'am, dia masih beriman. Sahabat tanya lagi, ayakunul mu'minu kazzaban, adakah dia itu beriman sedangkan dia pembohong? Nabi kata la. Orang bohong bukan sifat orang beriman, sifat munafik. Orang munafik cakap bohong, dia berjanji dusta, bagi amanah dia khianat. Jangan biasakan berbohong tuan-tuan, jangan. Nabi cukup pantang kalau orang bohong dia. Nabi cukup marah tuan-tuan. Bila kita cakap bohong, malaikat rahmat nak bagi rahmat kat kita, dia terbang. Pasal apa? Sebab busuk yang keluar pada mulut dia. Siapa kata? Nabi kata. Hadis yang terbaca tak tadi. Jangan kita buat pasal tuan. Zaman ni zaman pembohong. Allah sebut dah. Nabi kata, saya ti'ala nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang, Nabi kata, tahun-tahun yang penuh dengan pembohongan. Orang kaya bohong saja. Yang paling menarik itu, yusaddaqu bihal kazib. Orang ramai membenarkan si pembohong. Wa yukazzabu bihal sadiq, mereka mendusta pula orang cakap benar.
Orang cakap betul dia berkata tak betul, orang cakap tak betul. Habis kita nak macam mana? Ulama kata jadilah ikan di dalam air. Ikan dia duduk dalam laut, keliling dia masin. Tapi tuan-tuan, daging dia tak masin. Daging dia tak masin. Tapi bila ikan ni dah mati tuan-tuan, dengan segenggam garam saja cukup untuk memastikan daging ikan tu. Maknanya kalau rohani kita hidup, sekeliling rosak, kita tetap pertahankan keimanan kita. Tapi bila hati kita, jiwa kita dah mati tuan-tuan, sedikit pasal saja kita jadi pembohong. Jangan terikut-ikut dengan suasana yang ada keliling kita ni. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baca balik hadis ni. Nabi bersabda, "Iza kadzabal abdu," apabila seorang hamba tu berdusta, tanah anhul malakani, maka terbanglah dua malaikat rahmat daripada mereka itu, min natni ma yakhruju min fihi, maka daripada, makna kata busuk, bau busuk yang keluar daripada mulut-mulut mereka itu. Masya Allah. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dengan sebab kita, makna kata kita melakukan dosa itu, apa yang berlaku ke atas diri kita, fala jarama la yakadu yajidul musirru alal isyan taufiqan, hampir-hampir tidak akan mendapat taufik. Orang yang melakukan dosa itu tidak akan mendapat taufik dengan sebab dosa yang mereka lakukan itu. Tuhan tak bagi taufik kepada kita, kekuatan nak beribadat. La takhifa arkanuhu li'ibadatillahi azza wa jalla, tidak ringan anggotanya untuk melakukan taat kepada Allah. Kerana berat dosa itu menghalang ringan berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok macam lori bawa besi berat, dia naik pula Bukit Berapit, dekat Bukit Kantang tu, nyut, tak boleh larat jalan. Pasal apa? Pasal dia bawa benda berat. Tuan-tuan, buat saya bau 50, pikul 50 kilo punya bajak. Tuan-tuan jalan atas batu hebat di sana, terketak, jatuh terus. Dia tak? Pasal berat beban tu menghalang kita beringan berjalan. Berat dosa ni menghalang kita buat ibadat. Betul tuan-tuan. Cuma kita buang beban tu, letak ke bawah bajak, punggah besi-besi berat, macam mana lori itu jalan. Kemudian tercacak ekor punya lari lagi. Jadi kita kena buang dosa-dosa yang ada kat kita, yakni dengan bertaubat. Bila terima Allah, terima taubat kita, maka kita jadi ringan dan mudah nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu dia. Fa ini tafaqo Fabikadin wala halawata ma'ahu wala safwa. Kalau sekiranya muafakat boleh buat ibadat, tetapi kata Imam Ghazali, la hawawatin, dia tak rasa manis, wala safwa, tidak jernih, tidak ikhlas. Wa kullu zalika li syu'min zulum wa tarkit taubah. Dengan sebab itu berpunca daripada kita mengekalkan dosa, banyak dosa, maka kita kita meninggalkan bertaubat. Kalau kita sanggup bertaubat, insya-Allah Allah ampun dosa kita. Mudah-mudahan ringankan oleh Allah Ta'ala untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya tuan-tuan, Imam Ghazali membuat satu kata-kata hikmat yang disampaikan oleh ulama hebat. Walaqad sadaqa man qala, dan sesungguhnya benarlah orang yang berkata. Siapa yang berkata ni? Fudail ibn Iyad. Dia kata apa? Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar. Apabila kamu tak ada kekuatan untuk bangun malam
dan berpuasa sunat di siang hari. Fa'lam annaka muqbulun, ketahui oleh kamu sesungguhnya kamu tertambat. Qad kabbalatka qati'atuka, sesungguhnya yang menambat kamu tu dosa-dosa kamu. Bila kita dapati kita payah nak bangun malam, payah sangat nak berpuasa sunat siang hari, payah nak baca Quran, payah nak buat kebajikan. Fa'lam annaka muqbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat. Qad kabbalatka qati'atuka, yang tambat kamu dosa-dosa kamu. Inilah kecelakaan dosa, tuan-tuan. Masya Allah, kecelakaan. Jadi kita ambil peluang sebelum nyawa kita sampai gharar, sebelum kita dijemput oleh Allah. Ambil masa terutama sebelum kita tidur, kita muhasabah diri kita. Ada tak dosa-dosa kita? Mesti ada punya. Bertaubatlah. Taubat pertama, kita menyesal di atas dosa yang kita buat. Yang kedua, kita berazam sungguh-sungguh takkan buat lagi dosa ni. Kan? Kemudian yang ketiganya, tuan-tuan, tengoklah dosa kita dengan siapa. Dosa dengan Allah, kita qada. Tinggal sembahyang, qada. Jangan tuan-tuan terpengaruh dengan pandangan pendapat kononnya. Tinggal sembahyang tak payah qada. Tak betul, tuan-tuan. Imam Ghazali rahimahullah, semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bila kita tinggal solat, kita wajib qada. Tinggal puasa, wajib qada. Langgar tahun payah fidyah. Ikut apa disusun oleh ulama-ulama kita. InsyaAllah, tuan-tuan, jangan bawa dosa sampai mati, tuan-tuan. Tak terjawab kita di akhirat besok. Terselesaikan di dunia ni, insyaAllah. Inna Allah yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah kasih orang yang bertaubat. Tanda alamat taubat kita Tuhan terima, tuan-tuan. Lepas kita bertaubat, kita jadi kemaru. Tak kemaru, macam orang sakit lah. Dia sakit, tak lalu makan. Baik-baik tu dia kemaru tu lah. Begitulah orang yang bertaubat. Masa dia berdosa, payah nak buat ibadat. Bila dia bertaubat, Tuhan terima taubat dia, dia jadi kemaru. Kemaru nak buat ibadat. Bila tuan-tuan rasa benda macam ni, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena selalu hadirkan diri dalam majlis ilmu. Saya dulu pun macam tu lah, tuan-tuan. Bukan di kalangan orang yang buat ibadat sangat. Lah ni ada lagi stadium state, apa yang tempat main badminton tu, sebelah pusat dakwah tu. Saya dulu duduk main badminton situ. Kita tahun 75. Tak ambil tahu orang sembahyang. Orang azan maghrib, kita semes. Masa tu sedap sekali. Kita ajak suruh semes. Wow! Kita semes. Apa kali angkat tu? Oh, hebat. Mudah bila dah kita bertaubat, Allah bagi taufik hidayah kat kita. Ada orang pesan saya, dia kata, bila kita ada bertaubat, kena segera cari tokbo. Kena segera kita mengaji. Jangan tinggal majlis ilmu, tuan-tuan. Majlis ilmu dia diibaratkan, tuan-tuan, macam kita tanam pokok. Bila kita tanam pokok, kita siram pagi, siram petang, siram, pokok tu akan subur. Begitulah orang yang bertaubat, dia selalu hadir majlis ilmu, disiram, tuan-tuan, hatinya dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, pesanan-pesanan ulama. InsyaAllah hatinya subur. Banyak orang bertaubat, dia patah balik, tuan-tuan. Antara punca dia tak mengaji. Mengajilah ilmu fardhu'ain, yang paling penting ilmu tauhid, untuk mengesahkan iman kita. Ulama ittifaq, siapa mana tak mengenal sifat Allah, sifat Rasul, dia tak beriman. Kena mengaji. Sifat 20 pun kena mengaji, tuan-tuan, ilmu tauhid. Untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Awaludin ma'arifatullah, mengenai Allah. Yang kedua, ilmu fiqh, untuk mengesahkan ibadat kita. Kalau kita tak mengaji ilmu fiqh, kadang-kadang kita tak sedap, tuan-tuan. Saya dulu, kita tahun 75, saya diulang alik mengaji dengan Ustaz Awang, Pondok Lanai. Saya duduk al-Ustaz, naik motor pergi setiap hari Jumaat, pergi mengaji dengan dia.
Sampailah saya ingat pesanan dia. Antara lain tuan-tuan, dia kata, kadang-kadang kita tak perasan, dia kata. Perbuatan tu bukan perbuatan sembahyang. Kita anggap perbuatan sembahyang. Bila bergerak 3 kali turut-turut boleh batal sembahyang. Antaranya angkat tangan ni. Angkat tangan. Angkat tangan ni ada 4 tempat dalam sembahyang. Pertama ketika takbiratul ihram. Usalli fardal maghribi. Allahu akbar. Angkat tangan ni sunat. Allahu akbar tu wajib disertakan dengan niat. Angkat tangan sunat. Tak angkat sembahyang sah. Semua pahala korang. Itu kita angkat masa takbiratul ihram. Yang kedua masa nak rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Angkat tangan turun. Rukuk. Dah berapa? 2. Nombor 3, bangkit daripada rukuk nak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat lagi tangan. Berapa dah? 3. Yang keempat, bangkit daripada tahiyat awal. Sembahyang fardu semua ada tahiyat awal kecuali subuh. Rekat tahiyat awal rekat kedua. Nak naik rekat ketiga. Disunatkan angkat tangan. Tu 4 tempat sunat angkat tangan. Kalau tempat tak disunatkan, kita angkat, itu nama perbuatan sengaja, bukan perbuatan sembahyang. Dibimbangi bergerak 3 kali berturut-turut boleh batal sembahyang. Rakaat pertama, pergi kedua, tak ada angkat tangan, diangkat. Rakaat ketiga, pergi 4, tak ada, diangkat. Goyang pergi goyang main ni, anggota berat ni tangan ni. 3 kali turut-turut boleh batal sembahyang. Begitu ke? Iyalah. Dia tanya kita balik, begitu ke? Yang lebih dahsyat, dia sembahyang mulut tak bergerak. Perhati tengok. Saya tanya dia, minta maaf nak tanya. Tadi baca tak Fatihah? Baca Ustaz. Ustaz tengok mulut tak bergerak pun tak berbunyi. Saya baca dalam hati. Loh, Fatihah dalam hati pun tak boleh. Dia rukun qauli. Begitu bukan? Iyalah. Tak boleh lah begitu tuan-tuan. Setiap ibadat kita buat dengan ilmu, dengan mengaji insya-Allah. Yang ketiganya tuan-tuan sekalian, iaitu ilmu tasawuf. Betulkan perjalanan hati kita. Niat kita bagi elok dan beribadat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan agama kita, iman, Islam, ihsan. Iman, mengaji kitab tauhid. Kan? Islam, mengajilah ilmu kitab fiqh. Ihsan, mengajilah kitab tasawuf. Dalam tu dia banyak bicarakan anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Kata ulama tasawuf, itulah yang dinamakan musyahadah dan muraqabah. Musyahadah pandang hati, ibadat kita buat tu pandang hati. Ini semua dengan perbuatan Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah, aku boleh buat ibadat. Itu nama musyahadah. Fa in lam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah perhati kamu. Sifat 20. Sifat 20 sama basar ilmu. Ini semua inkishaf. Apa basar? Allah melihat perbuatan kita dalam sembahyang. Rukun qauli, rukun fi'li. Allah SWT mendengar. Sama mendengar bacaan kita dalam sembahyang. Allah bersifat dengan ilmu, mengetahui apa gerak hati kita dalam sembahyang. Itu nama muraqabah. Tahu muraqabah? Kita bawa kereta, lebur raya, lari laju. Kereta yang berselisih dengan kita, dia bagi signal. Lamp. Apa faham apa? Lori selisih bagi lampu, van selisih bagi lampu, kereta selisih bagi lampu. Apa faham apa? Depan tu ada speed trap. Ada kamera polis.
Hampa nampak bendera polis, hampa tak nampak. Dia bergerak balik pokok sawit. Tapi kita yakin kita sedang diperhati. Habis nak lari lagi, nampak apa? Begitulah kita tak nampak Tuhan. Tapi kita yakin Tuhan perhati kita. Menyebabkan kita hidup sentiasa dalam rasa yang Tuhan tengok perbuatan kita, tahu niat kita, dengar cakap kita, kita jagalah diri kita dengan baik. Itu namanya bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua ni dibicarakan dalam majlis ilmu. Mengajilah tuan-tuan. Dan tuntut ilmu daripada minal mahdi ila lahdi. Daripada buayan sampai liang lahat. Jangan mati baru nak mengaji. Baru nak mati baru mengaji tak apa nak, tak boleh lah. Masa hidup ni tuntutlah ilmu tuan-tuan. Pahalanya besar. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridhaan bima yasna. Malaikat menghampakkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang mereka buat. Akhir sekali saya nak sampaikan khabar Rasulullah kepada penuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah." Siapa mati dalam keadaan dia penuntut ilmu, tak kira lah nak main mengaji ke, balik mengaji ke. Baru ni saya tengah mengajar di Masjid Seri Kota tu tuan. Masjid tu semua orang tua semua, pencin-pencin semua. Tengah mengaji jatuh. Saya duduk mengajar di situ. Panggil ambulans pergi. Meninggal pun dah. Mati tengah menuntut ilmu, Masya Allah. Siapa mati sedangkan dia penuntut ilmu, niat mengajinya liyuhya bihil Islam. Aku nak hidupkan Islam dalam diri aku, keluarga aku, rumah tangga aku, masyarakat aku dan negara aku. Niat dia untuk itu. Tiba-tiba dia mati. Fabainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah, kata Nabi. Mereka ini ditempatkan oleh Allah Ta'ala di satu syurga bersama-sama Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Itulah mudah-mudahan tuan-tuan kita hidup dengan keadaan yang beragama. InsyaAllah mudah-mudahan kita mati pun dalam keadaan husnul khotimah. Itulah saya yang mampu saya sampaikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sikit sebanyak memberi manfaat kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri. Belum saya beredar, itulah ada saya mana-mana pun pergi mengajar, ada bawa barang jualan sikit untuk bantu pondok saya. Hampa tak apa, di Kedah banyak pondok. Kami di Perak mana ada pondok. Yang ada pondok derian ada. Pondok derian, pondok polis, pondok telefon, pondok polis, pondok tunggu baik, itu banyak ah. Bukan alim pun mengaji pondok Haji Tam ni, Tok Haji Tam apa Tanjung Bedil, mengaji dengan dia. Lepas tu balik pergi bikat di Perak tak ada pondok, buatlah pondok. Pondok saya mengaji percuma, tak tergamak nak ambil iuran. Orang tanya Allah, ustaz tak ambil iuran? Aku mengaji pondok dulu tu aku tak ambil iuran pun. Aku nak ambil iuran aku malu. Yalah dulu api tak ada, pakai lega minyak gas, penak hitam lubang hidung. Elektrik tak ada. Ayak bayar telaga, cedok gitu lah. Lah ni apa buka pondok pakai minyak gas apa nak main. Kenalah bayar bil elektrik. Elektrik pun gila-gila tuan. Bulan lepas 5,000, bulan ni sampai 7,000. Dia naik apa mahal pun tak tahu. Itulah dia bawa jualan-jualan tu, macam-macam bawa. Ada saya bawa ikan kering main pada Pulau Pangkok. Saya ada buka satu pondok lagi di Pulau Pangkok. Saya beritahu orang Pulau Pangkok, apa ada ikan, main saya suruh jual. Pasal ikan Pulau Pangkok ni banyaknya Cina proses. Lepas jemur atas pelantar. Main anjing dia latam. Bukan sangat dia latam, dia angkat kaki dia pancut. Jadi kita bagi tahu orang Pulau Pangkok, nelayan-nelayan Melayu sana, saya borong. Saya akan jual. Jual sekok tak boleh tuan. Sekok dulu yang panjang. Sekok penny RM50, siapa nak beli? Potong-potong bola tak pawai. Jual RM10. Cuma saya nak abang lah bila apa masuk ikan talang ni. Jangan garing-garing sangat. Apa gigi pun tak ada.
Api jangan duduk lampau panas, sederhana, lembut, beku, sedap makan. Yang kedua, jangan makan banyak. Apa darah tinggi. Ambil ni 2 isi lah cukup sekali makan. Kan? Apa tu ada sebab bahulu. Dia pak komplain lah. Ustaz Siddiq ni ceramah keras, bahulu dia lembut. Aku kata kalau bahulu keras siapa nak makan. Itulah ada babak jualan makanan untuk orang Islam, produk keluaran orang Islam, untuk kita majukan industri orang Islam, insya-Allah. Dan itu sajalah yang mampu saya sampaikan malam ni. Lebih kurang minta maaf lah tambah kalimah ni. Jadi mudah-mudahan apa yang pentingnya, kalau kita dah faham, bukan cakap kita beramal, kalau boleh sampai kat kawan kita dengan penuh hikmah, pujuk elok-elok. Tak sampai mana kita ni, kan? Nak pergi mana? Kita nak mati. Mati dua aja, tuan-tuan. Al-khabru rawdatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Kubur ni merupakan satu taman pada taman syurga. Dia juga boleh merupakan satu jurang pada jurang neraka. Kita nak kubur kita lagu mana? Lagu itulah cara kita hidup. Mau kubur kita taman syurga, ni jalan dia. Nak kubur kita lubang neraka, ni cara dia. Bila kita hidup cara baik, insya-Allah mati pun cara baik, insya-Allah. Begitu. Jangan kita tuan-tuan hidup cara jahat, nak mati cara baik. Tak boleh. Tuan-tuan pergi sesyebat. Kalau tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan ambil tiket Kuala Lumpur, naik bas Kuala Lumpur, berdoa sampai Kuala Lumpur. Betul eh? Tapi kalau tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan naik bas Al-Ustaz, ambil tiket Al-Ustaz, doa pergi Kuala Lumpur. Itu tak betul eh? Berjalan ya Allah sampai Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Allah dia pergi utara. Jadi kita nak pergi ke mana? Letakkan matlamat halal tuju kita daripada sekarang. Kalau kita nak bahagia, ni jalan dia. Kita nak celaka, ni jalan dia. Pilih jalan yang betul, insya-Allah. Dua-dua ni dipermudahkan oleh Allah Ta'ala pada kita. Kita nak jalan bahagia, mana-mana taman kita ada surau, ada masjid, ada tugu, ada ustaz mengajar. Kita boleh ikut jalan dia. Kita nak jalan celaka, pun ada juga. Nak minum arak, nak berjudi, apa semua ada. Jadi lepas tu jangan duk salah kat siapa. Salah diri kita sendiri, insya-Allah. Jangan tuan-tuan faham kan, saya guna pun bahasa tuan-tuan juga, kan bantu pakai bahasa orang lain. Jadi mudah faham, mudah kita beramal. Insya-Allah penting buat perubahan dalam hidup sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua pihak. Wallahu alam, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna واختم بالصالحات أعمالنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.